A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Bertemu lagi kita dalam siri kuliah minggu keempat. Pada hari ini insya-Allah kita akan belajar tentang topik yang ketiga, iaitu berkaitan dengan pelancongan daripada sudut pandang. Okey. Antara subtopik untuk bab ketiga adalah galakan melancong dalam Islam, keistimewaan melancong, hukum melancong, tujuan melancong menurut Islam. Untuk pertamanya, mari kita perhalusi apakah yang dimaksudkan dengan pelancongan ataupun apakah istilah-istilah yang berkaitan dengan pelancongan. Yang pertama, pelancongan juga dikenali sebagai as-siyahah. Dalam Islam, dalam bahasa Arab, as-siyahah bermaksud pengembaraan ataupun pelancongan. Manakala az-ziyarah bermaksud lawatan ataupun kunjungan. Ar-rihlah juga berkait dengan pelancongan, iaitu bermaksud pengembaraan ataupun perkelahan. As-safar bermaksud al-musafir. Musafir itu orang, as-safar adalah perjalanan. Manakala umrah dan haji juga bermaksud mengerjakan ibadah haji dan umrah, juga berkaitan dengan aktiviti pengembaraan ataupun pelancongan. Jadi secara umumnya semua istilah di atas membawa maksud perjalanan ataupun pengembaraan, tetapi dengan pelbagai tujuan. Okey. Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan pelancongan sebagai perihal melancong, perihal orang yang melancong dan perkhidmatan yang berkaitan dengannya. Namun begitu, industri pelancongan hari ini bukan sahaja dilihat setakat melihat-lihat ataupun setakat berjalan untuk bersenang-senang, tetapi bentuknya semakin terbukalah. Ada yang eco-tourism, ada yang pelancongan kesihatan, ada yang edu-tourism, pelancongan berbentuk pendidikan, ada inap desa dan sebagainya lah. Maknanya bukan semata-mata perjalanan yang bersenang-senang, melihat-lihat semata-mata, tetapi semakin diinovasikan dengan pelbagai bentuk dan cara bagi menjadikan sesuatu pelancongan itu lebih tertarik dan bermanfaat. Baik. Islam mengungkapkan pelancongan dengan pelbagai istilah lah. Antara istilah yang biasa didengari adalah istilah musafir dan juga istilah rihlah. Okay, musafir ini berasal daripada perkataan Arab safara yang membawa maksud pergi, berjalan dan mengembara. Manakala menurut Kamus Dewan edisi keempat, musafir adalah orang yang masih dalam perjalanan ataupun orang yang berpergian ataupun pengembara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 ada disebut perkataan musafir yang bermaksud, dan jika kamu sakit, iaitu tidak boleh terkena air atau sedang bermusafir, atau salah seorang daripada kamu datang dari tempat buang air atau menyentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk atau mandi wajib, maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu tanah yang bersih. Jadi dalam Al-Quran sendiri ada menyebut istilah musafir, okey, sedang berpergian, berjalan ataupun mengembara. Yang kedua, rihlah. Rihlah ni berasal daripada perkataan Arab rahala yang bermaksud berjalan daripada tempat, mengembara, rombongan ataupun lawatan. Jadi rihlah juga membawa maksud berkumpul pada satu-satu tempat atau kawasan, sama ada di tepi pantai ke, kat hutan lipur ke, kat air terjun ke dan sebagainya, sambil menikmati keindahan alam untuk melepaskan lelah, untuk berehat, untuk merehatkan minda, berekreasi bersama keluarga atau rakan taulan. Jadi rihlah ni lebih kepada kita berkelah lah, berehat, berpiknik dan sebagainya. Okey. Boleh tengok juga dalam surah Al-Quraisy ayat yang kedua. Peristilahan yang seterusnya, siyahah. Siyahah ni berasal daripada perkataan Arab saha dengan maksud mengembara di bumi. Jadi siyahah juga membawa maksud
pelancongan dan pengembaraan. Manakala pengembara atau pelancong diistilahkan sebagai saih. Okey, dalam bahasa Arab saih untuk lelaki, yang perempuan saihah. Okey, pengembara perempuan. Jadi perkataan as-siyahah dengan kata terbitan digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-taibun al-'abidun al-hamidun as-saihun al-raki'un. Mereka itu adalah orang yang bertaubat, at-taibun, al-'abidun yang beribadat, al-hamidun yang memuji Allah, as-saihun yang mengembara untuk menuntut ilmu dan mengembangkan Islam, ar-raki'un yang merukuk, yang rukuk. Jadi perkataan saih ini sendiri dalam Al-Quran sebut merujuk kepada pengembara. Manakala ziarah adalah maksud lawatan, kunjungan dan perkunjungan. Ziarah merupakan perkataan adaptasi daripada bahasa Arab yang berasal daripada kata dasar zara. Okey, zara yaziru ziyarah. Okey, iaitu menziarahi, melawat, bertandang. Ziarah biasanya digunakan bagi menggambarkan suatu lawatan yang berkaitan dengan menjaga persaudaraan, menghubungkan silaturahim. Okey, seperti ziarah saudara mara, ziarah orang sakit dan sebagainya lah. Okey, dan akhir sekali umrah dan haji. Umrah merupakan satu ibadah yang mempunyai beberapa rukun, ihram, tawaf, sa'i, tahallul dengan syarat dan dengan syarat sah dan larangan yang perlu dijagalah. Haji pula merupakan satu ibadah wajib bagi yang berkemampuan dengan rukun-rukunnya seperti ihram, wukuf, tawaf, sa'i dan tahallul. Dan wajib haji berserta syarat sah dan beberapa larangan yang perlu dipatuhi sepanjang tempoh ihram haji. Jadi umrah dan haji ni pun salah satu bentuk pengembaraan, perjalanan, tetapi tujuannya adalah untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Jadi konsep pelancongan dalam Islam, melancong dan mengembara ni merupakan antara aktiviti yang Islam anjur. Islam sangat galakkan kita untuk mengembara, sebab dengan mengembara lah kita dapat melihat keagungan, kebesaran ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh belajar sesuatu yang bermakna daripada apa yang Allah ciptakan di sekeliling kita ni. Hal ini dapat dikuatkan dengan adanya dalil dalam Al-Quran yang memang menggalakkan kita untuk melancong, sebagaimana dalam surah Al-Kahfi ayat 65 hingga 82, yang mana rumusannya Allah telah ceritakan kepada kita kisah pengembaraan Nabi Khidir alaihissalam bersama Nabi Musa alaihissalam. Ada banyak pelajaran dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah yang dinukilkan dalam surah Al-Kahfi ayat 65 hingga 82 tersebut. Macam mana Nabi Khidir alaihissalam mengembara bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi mengembara juga merupakan salah satu daripada sunnah Nabi. Okay, kita berjalan melihat keindahan, kebesaran Allah Ta'ala ni. Maknanya kalau diniatkan kerana Allah, kita juga sebenarnya mengikut sunnah Rasulullah. Baginda SAW sendiri telah mengembara ke bumi Syam seawal usia 12 tahun untuk tujuan perniagaan dan menemani bapa saudaranya Abu Talib. Jadi baginda SAW sendiri juga turut mengunjungi beberapa tempat yang lain yang ada di semenanjung tanah Arab, termasuklah di Yaman, Habsyah, Busra untuk tujuan perniagaan. Jadi sebenarnya perjalanan ataupun permusafiran kita ini bukan semata-mata melihat-lihat, bersenang-senang, boleh bermusafir atas pelbagai tujuan. Jika tidak pandemik COVID-19, sudah pasti kamu semua pun turut bermusafir untuk datang ke UiTM Dungun bagi menuntut ilmu tujuannya. Okay? Tapi tetap juga melakukan permusafiran. Okay? Selain itu, perjalanan hijrah baginda Rasulullah SAW daripada kota Makkah menuju ke kota Madinah untuk menyelamatkan dan mengembangkan agama Islam juga boleh dilihat sebagai salah satu bentuk pengembaraan yang memberi makna besar bagi kita sebagai umat Islam lah. Okey, baik. Mengembara juga merupakan antara amalan para ulama, bukan setakat amalan sunnah Nabi, tapi ianya juga menjadi ikutan amalan para ulama dan cendekiawan Islam lah, dalam mencari ilmu, dalam menambah pengetahuan serta mengembangkan lagi pengalaman mereka lah. Sebagai contoh, Ibnu Battuta, pengembaraan Ibnu Battuta, seorang pengembara Islam yang terkenal dalam sejarah Islam. Okay. Beliau telah mengembara lebih 44 buah negara di serata dunia. Okay. Sepanjang pengembaraan Ibnu Battuta,
beliau telah menulis catatan peribadi yang merangkumi aspek budaya, cara hidup, corak pemerintahan, latar belakang serta aspek-aspek lain yang daripada tempat-tempat yang telah dilawati oleh beliau lah. Jadi bila ia balik semula ke negara sendiri, maka Ibnu Battuta telah membukukan sebuah kitab yang diberi nama Ar-Rihlah, yang mana Ar-Rihlah ini merupakan simpanan catatan-catatan yang telah dinukilkan oleh beliau sepanjang pengembaraan yang telah dilakukan. Jadi selain daripada itu, tokoh-tokoh ternama Islam yang lain yang tercatat dalam rekod sejarah, seorang yang mengembara seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Bukhari telah mengembara ke serata pelosok dunia untuk mencari ilmu, mengumpulkan hadis, berguru dengan alim ulama yang ada. Jadi jelaslah bahawa pelancongan ni merupakan satu aktiviti yang dianjurkan dan dibenarkan dalam agama Islam. Malah Islam sendiri menggalakkan kita untuk keluar mengembara untuk tujuan-tujuan yang baik lah.